إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا لمشايخنا ومعلمينا، وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم ارزقنا الفهم، اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. أما بعد، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله. الحمد لله. Allah. Pertama sekali kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik, i'anah, ta'yid. Allah hidupkan kita lagi pada hari ini, lalu kita dapat menikmati segala nikmat Allah. Jadi hidup ini satu anugerah yang besar daripada segala perkara. Kalau ada pangkat tak hidup, tak guna juga. Ada harta tak hidup, tak guna juga.
Ada ilmu tak hidup, diri itu tak hidup, mati, tak guna juga. Ada kekuatan tak hidup, tak guna kuat. Jadi hidup ni sebenarnya orang tak nampak. Ya, orang tak nampak dan orang tak pedulikan nikmat hidup ni sebenarnya rezeki hidup. Ya. Dan rata-rata manusia tak melihat hidup ni rezeki. Tak dilihat, tak nampak yang hidup tu adalah rezeki yang paling besar. Ya. Jadi kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Ya. Dapat menikmati akan segala nikmat yang Allah kurniakan. Ya. Jadi sebab itu bila sebut pasal hidup ni, bila sebut pasal hidup lah, kalau kita tengok dalam 3-4 tahun kebelakangan ni, terlalu kerap sangat berita kematian. Lalu orang kata mungkin sebab ada media masa kot. Kalau ikut-ikutlah, kita dah berkecimpung dengan media masa ni dah macam Habib dah lebih kurang dalam 10 tahun. Ada kot. Tapi 7 tahun yang dulu tak kerap berita kematian. Tak kerap sangat. 6 tahun yang dulu tak kerap. Tapi 4 tahun kebelakangan yang ke atas ni kerap sangat. Kejap orang ni meninggal, sekejap orang ni meninggal, sekejap mak dia meninggal. Terlalu kerap berita kematian. Mati ni kalau ikut cerita mati yang kerap berlaku ni, Habis teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Umat aku besok akhir zaman umur dia tak panjang. Dua, tubuh dia lemah. Tubuh dia lemah, umur dia pendek. Nabi itu. Jadi sebab itu bila tengok balik pada hadis tu, berita kematian ni terlalu kerap pula. Jadi apa yang kita fikirkan, apakah termasuk golongan yang umur itu dipendekkan oleh Allah kita? Ini jadi fikir. Ini jadi fikir. Bila kita tengok benda tu kerap berlaku, dah mula kerap, berita kematian ni jadi kerap. Di kalangan ulama, kita kalau kita tengok 2 tahun ni hampir 300 orang. Satu. Baru ni yang ulama di Kelantan meninggal. Jadi bila kita tengok masalah ini dan kita tengok zaman itu, jadi apa yang Nabi sebut, besok sampai hampir dah dekat-dekat dah. Bumi ni Allah nak hancur. Jadi umur umat aku ni tak panjang. Badan tak lemah. Lemah yang dimaksudkan oleh Nabi ni, ibadat ni jadi lemah. Tak macam orang dulu. Mereka kuat berkhidmat pada Allah. Orang sekarang dia mula dilemahkan. Ini yang kita takut. Maksudnya siapa yang melemahkan? Apa yang Nabi sebut ni tadi, dah ada dalam ilmu Allah. Jadi siapa yang duduk pada takluk kehendak Allah yang nak dilemahkan dia tadi, yang nak dilemahkan ibadatnya, khidmatnya, ketaatannya, ini yang kita jadi takut. Tapi kalau kita tak memandang di situ,
kita melihat berita sekadar satu berita, peristiwa sekadar satu peristiwa, tak mengambil apa-apa pengajaran daripada peristiwa itu. Baik, sambung kitab itu. Tanbih, ketahui olehmu bahawasanya bagi ahli tasawuf iaitu beberapa tanda yang berlaku pada istilah mereka itu. Setengah daripadanya lafaz, istilah lafaz yang menunjukkan ia atas sifat yang mazmumah, artinya sifat yang kecelaan. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjukkan ia atas sifat mereka itu yang mahmudah, artinya sifat yang dipuji akan dia. Bila tengok pada tasawuf ini dan orang yang beramal tasawuf, pada cerita-cerita ilmunya membicarakan tentang mazmumah dan mahmudah. Kisahnya kat situ. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas maqam mereka itu. Pangkat-pangkat salik mereka, perjalanan mereka. Ada orang berjalan ni pangkat dia macam ni, pangkat dia macam ni. Ada yang arifin, ada pangkat salihin, muwahhidin. Bermula makna maqam iaitu nama bagi tiap-tiap pangkat yang berhenti orang yang salik itu padanya. Ini darajah dia. Mana dia berhenti? Kat mana dia berhenti? Ada orang beramal, dia berhenti dalam satu tempat, dia lekalah kat situ. Contohnya dia beramal kerana sesuatu yang selain pada Allah. Ini pengalaman Nabi. Pengalaman. Ini pengalaman lah. Mula-mula dah cerita pengalaman. Waktu Abi musafir dulu di Pamijahan. di Pamijahan Indonesia. Ketika itu Abi saja-saja je, bukan Abi orang-orang salik, tak, khalwat-khalwat ni tak ada. Saja nak tengok-tengok orang khalwat macam mana. Jadi di sana tu ada satu gua. Kalau mengikut cerita daripada sejarah dulu, maka gua itulah tempat di antara khalwatnya Wali Sembilan. Wali Sembilan yang kita kenal sebagai Wali Songo. Songo ni cakap Jawa. Sembilan cakap Melayu. Kalau orang sekarang tak sebut Wali Sembilan, Wali Nine. Jadi antaranya adalah tempat khalwat mereka ni. Jadi pada waktu-waktu tertentu ramai orang nak tengok, kemudian dan gua ni tak putus orang khalwat, tak putus. Jadi Abi pun saja-sajalah masuk dalam gua tu. Tak lamalah. Gua tu cantik. Dalam pintu gua tu, gua ni ada satu anak sungai dalam ni. Cuba kau bayangkan, punya cantik lah. Dalam ada anak sungai, kemudian di anak sungai tu ada beberapa lubang-lubang ataupun kawasan besar, dalam gunung. Ada saluran sungai. Jadi Abi pun saja-saja masuk dalam tu, saja seronok. Dia masuk dalam 21 hari dalam tu. Jadi apa yang Abi jumpa lah, ada orang yang
buat kerana keduniaan. Salah satu ni yang dijumpa orang yang khalwat. Dia khalwat betul lah, Abi main-main, Abi dalam tu tidur. Orang khalwat, kita tidur. Mana nak sama. Ada satu malam tu, tiba-tiba ketika Abi tengah duduk ngantuk, duduk pejam ngantuk, Abi terlihat satu cahaya di mata lah. Dia Abi buka, keris 7 luk keluar daripada dinding. Tengok keluar sikit. Dan orang yang di sebelah Abi ni, dia dah duduk lebih kurang dalam seminggu. Jadi dia bercapai kes tu. Lalu dia kata, hajat saya dah sampai Pak, dia kata. Tapi diam aja, dia diam. Jadi pagi besoknya selepas subuh, dia pun jumpa dengan Abi. Dia kata minta pamit gitu. Minta diri. Hajat saya dalam perubatan, dia kata, untuk mencari keris ini 7 luk hanya tercapai. Dia kata. Jadi seseorang yang beramal, bila tunjuk ni lah, seseorang yang beramal, apabila dia ni tadi terhenti dalam satu tempat, ini bahaya. Jika dia terhenti dalam tempat itu, dipanggil masih lagi di alam dunia. Jadi tidak terbuka akan pintu-pintu makrifah ni tadi. Jadi setengah orang apabila dia beramal kerana dunia, maka dia akan mendapat dunia. Kalau kau nak beramal kerana habuan dunia, aku bagi habuan dunia. Macam dulu 1 tahun masyhur orang tarik batu serai. Lalu orang pun zikir depan pokok serai wangi. Jadi orang pun zikir, tahlil ratus beribu-ribu, semata-mata nakkan batu. Ada orang, boleh Ustaz, jom sama-sama kita tarik batu serai. Habis kata, daripada aku berzikir kat depan pokok serai, baik aku pergi kedai emas beli batu, senang. Batu berapa ringgit nyusah-nyusah. Lebih baik kita zikir kerana kita memohon dan meminta keredaan Allah. Buat penat-penat macam-macam lah Ada satu kisah orang daripada Brunei datang. Abi tak kenal. Dia Brunei datang jumpa Abi. Ustaz, saya dapat alamat, Ustaz boleh tarik harta karun duit daripada alam jin. Saya datang daripada Brunei semata-mata jumpa Ustaz. Abi minta kenal. Dia ceritalah salah silah anak dia berkawan dengan orang bunian dan sebagainya. Kebetulan nama-nama orang yang bunian ni Abi masa dalam perubatan tu pernah jumpa. Abi senyum. Alah orang bodoh kan. Orang bodoh. Jadi boleh tak Ustaz? Abi kata pergilah cari sendiri. Saya tak mau ikut campur lah. Cari-cari duit, baik saya jual burger dah tentu senang. Baik, macam-macam manusia ini apabila dia mencari habuan dunia, dia akan dapat tetapi dia tidak mendapat keredaan Allah. Baik, macam Abi ni cerita banyak sangat. Setelah bulan Abi cerita lagi ilmu kebal. Orang datang daripada Thailand. Nanti tak baca kitab ni, kita cerita je nanti. Bermula makna maqam, iaitu nama bagi tiap-tiap pangkat yang berhenti orang yang salik itu padanya.
dan tiada sah berpindah ia daripada makam ia ada ia padanya kepada makam yang di atasnya, melainkan apabila sempurna ia dengan segala hak yang bergantung ia dengan makam yang ada padanya, iaitu seperti orang yang tiada sempurnanya dengan segala hak makam qanaah, maka tiada sah berpindah ia kepada makam tawakal. Saya bagi contoh takabur. Takabur kita dengan takabur awliya berbeza. Kita takabur kita kan sombong dalam, tapi dia punya rasa yang sama. Perbuatan itu berbeza. Bila kita takabur, kita cakap besar dan sebagainya. Kibir, ini tadi rasa besar diri, ujub, tak sama kita. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, apabila dia ni tadi rasa ujub dan kibir setelah mengarang kitab Ihya Ulumuddin, dia jumpa guru. Guru ni tadi ajar dia nak menghilangkan kibir dan ujub ni tadi. Cara mana? Suruh cuci longkang. Imam Ghazali nak angkat lengan. Angkat lengan ni pun pada ulama ni tadi tanda pada Imam Ghazali. Habis lari macam telur sikit, lidah luka. Lidah luka, makan daging tergigit lidah. Nampak orang tua bohong. Orang tua kata kalau tergigit lidah nak makan daging. Habis tengah makan daging gigit lidah. Nampak orang tua bohong. Orang tua ni kuat bohong. Sebab tu orang tua dulu nampak bodoh tapi pandai. Contoh, jangan makan ikan banyak-banyak, nanti cacing. Nampak tak? Orang dulu kan susah beli ikan. Kalau dah anak-anak semua makan ikan banyak, mak bapak dapat makan apa? Benda yang dia suka semua dia reka. Jangan makan petai kalau belum habis mengaji, benar. Nampak tak? Kalau dah budak-budak suka makan petai, habislah mak bapak. Orang tua dulu dia nampak je bodoh tapi orang sekarang nampak pandai tapi bodoh. Nampak pandai tapi bodoh. Tak? Orang dulu nampak bodoh tapi pandai. Orang sekarang nampak pandai tapi bodoh. Orang sekarang tu siapa? Kita lah, bukan orang lain. Kita nampak pandai tapi kita ni bodoh. Jadi pada Imam Ghazali angkat lengan ni sombong. Kita makam kita bukan makam Imam Ghazali, tak apalah angkat lengan. Janganlah besok tiba kawan-kawan angkat lengan baju, kibir. Itu bukan makam kita, itu makam Imam Ghazali. Ya. Makam pada dia itu dah sombong. Bila dia tak selesai qanaah, contohnya tak dapat dia berpindah kepada tawakal. Macam mana kalau tak sempurna qanaah boleh serah diri? Qanaah ni apa? Rasa cukup. Orang tamak mana boleh? Begitulah seterusnya. Dan jika tiada sempurna ia dengan segala hak yang pada makam tawakal, maka tiada sah berpindah ia kepada makam tafwid, penyerahan yang lebih tinggi. Tafwid dengan tawakal ni berbeza tapi sama. Tawakal ni apa? Tawakal ni orang yang masih ada asbab, masih ada usaha, ikhtiar, kemudian lepas dia usaha, ikhtiar, dia serah. Kalau tafwid ni iaitu orang yang tidak dah diangkat tempat asbabnya. Maksudnya orang yang telah disunyikan daripada asbab. Orang ni dah tak ada usaha dan ikhtiar.
Dah tak ada dah. Tempat dia tak ada usul ikhtiar. Macam ulama-ulama terdahulu. Macam guru kita. Mana ada kerja dia? Tak? Macam Pero lu ngaji kan? Mana dia orang ada meniaga ke, buka restoran ke? Guru kita yang besar-besar kan? Tak ada. Tapi rezeki mereka tetap makan ada dan sebagainya. Mereka ni dah duduk tempat tafwid. Penyerahan yang bulat terus. Mereka ni telah ditajrid, makna diasingkan oleh Allah. Bukan diasing, disunyikan. Memang dah diangkat asbab itu. Sebab mereka ini memang telah diasingkan oleh Allah untuk menjadi orang asing. Mereka ni dah dapat mengasingkan diri direct pada Allah. Masa tu dah banyak kat sana. Jadi orang yang makam tawakal ni tadi, mereka masih ada usaha. Sebab itu dalam kitab hikam disebut apa? Orang yang masih kena, orang yang masih duduk tempat usul ikhtiar, jangan bergangan-gangan nak duduk tempat tajrid, tempat tafwid. Orang yang duduk tempat tafwid, jangan nak patah balik kepada tempat asbab, tempat usul ikhtiar. Sebab yang memindahkan itu bukan kita. Yang memindahkan itu adalah Allah. Yang hendak benda tu terjadi bukan kita. Kita contohnya, kalau kita hendak, Allah tak hendak, macam mana? Kita pun zikir-zikir, aku nak jadi wali Allah lah. Tak jadi wali, terus jadi setan. Pedap nak jadi wali tak dapat, nak alang-alang jahat, biar jahat teruslah. Aku beramal pun tak boleh dapat apa-apa pun. Ini yang banyak sangat tengok cerita Indonesia ni lah. Kan? Tengok cerita Indonesia kan, banyak sangat kita Wali Songo. Tengok Wali Songo tu tadi, ada boleh ini, ada aura ini, aura. Dia pun beramal-beramal nak jurus macam tu. Itu bukan tuntutan dalam amal soleh. Amal soleh bukan dituntut macam tu. Baik. Banyak orang macam tu. Baik. Dan taslim hingga demikianlah pada tiap-tiap maqam. Taslim ni dah selamat tadi. Dia dah selamat. Dah hati dia dah sejahtera dah tak gundah. Gundah dengan aghyar ni tadi. Taslim ni apa dia? Macam yang ada dalam Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kata Allah, la yanfa', tidak ada satu manfaat pun, malun, harta yang kau cari tungkol lumus dalam dunia, wala banun, anak-anak pinak kamu, kawan-kawan, illa man atallaha, siapa-siapa melainkan orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah biqalbin salim, hati yang sejahtera, dah tak tersangkut dah kat mana-mana, aman, tenang, orang ni tak gundah gulana. Ingat lagi guru habis apa? Guru habis ni salah seorang Negeri Sembilan. Dia tak cakap gundah gulana, gundah golomak. Gundah golomak gitu. Dia ada makhraj dia. Gundah golomak, kata lembut dia. Allah. Gelisah. Kena duduk tempat taslim. Tak boleh kita berharap yang menghendaki Allah. Pegang situ.
Jadi selama mana kita tak di situ, makna kita berusaha terus lagi mengharap akan redha Allah. Dan setengah daripadanya lafaz yang menunjuk ia atas hal mereka itu. Bermula makna hal, iaitu nama bagi suatu yang didatangkan atas hati salik. Hati orang yang berjalan pada Allah, orang yang bermujahadah pada Allah, yang ada ia dalam suluknya, dalam perjalanannya, daripada pihak hak Allah Ta'ala, dengan keadaan tasna' dan usaha, dengan tak ada tasna' dan usaha. Tasna' dan usaha ni sama je, maknanya lebih kurang, iaitu seperti hal rindu kepada Allah. Ni hal dia. Bila kita mula hampir dekat mujahadah, usaha beramal, selawat, istighfar, mula rindulah, dihantarkan, dianugerahkan akan sifat rindu kepada Allah, rindu kepada Rasul. Jadi masuk bulan Rejab, tu jangan lupa tu. Kasih apa doa Rejab? Faidi ingat tak? Doa Rejab. Nasib baik ingat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hancus. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan. Ini doa daripada Nabi. Kenapa kena doa? Supaya Allah panjangkan umur kita, dapat duduk bulan Ramadan. Sebab apa dapat duduk bulan Ramadan? Sebab Ramadan ini satu bulan yang paling dinanti-nantikan oleh semua salafus salih, awliya illah. Kerana seluruh ibadat itu terhimpun di dalam bulan Ramadan. Seluruh anugerah itu terhimpun di dalam bulan Ramadan. Ni semua orang harap nak pergi sana. Ibadat terhimpun, anugerah terhimpun. Semua orang harap nak ke sana. Bulan Ramadan ni nak buat apa? Bulan Ramadan, bulan Rejab. Apa nak buat? Nak buat apa? Siapa ingat? Lagi? Apa bunyi istighfar dia? Itu bukan istighfar, itu tasbih. Istighfar dia apa, macam mana bunyi dia main? Bawa macam mana? Baca istighfar Rajab. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma ufirli wa tub alayya. Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya.
Ini saja je. Kita ni 1 Rejab. Kita start 1 Rejab ni sampai 30. Kita habiskan istighfar ni ramai-ramai 11,000. Boleh? Pakat ramai-ramai. Ya? Masing-masing. Siapa yang dah habis? Cuma WhatsApp habis je. Kali ni kita main WhatsApp ni. Siapa yang dah habis, tolong WhatsApp habis, mesej habis, saya dah habis 11,000. 11,000 ni tak banyak. 11,000 ni tak banyak. Kalau almarhum ni 11,000 ni sehari habis. Habis kita cuba mujahadah. Boleh tak kita sampai 30 Rejab ni untuk menghabiskan istighfar 11,000? Tak banyak pun. Kalau Habib minta macam dulu 35 macam banyak kan. Tu macam nak jadi wali abdal. 11 je. Kita ramai-ramai, satu kampung, satu madrasah. Boleh tak kita berusaha sampai 30 Rejab, masuk 1 Syakban besok. Sebelum 1 Syakban, semua orang dah mesej, Habib nak tengok berapa ramai yang berusaha untuk bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah. Memang Nabi tak suruh. Nabi tak suruh habiskan 11,000. Tapi kita orang banyak salah, banyak dosa. Kalau boleh 100,000 sebulan lagi bagus. Masalahnya 100 tu pada kita 100,000 berat sangat. 11,000 ni pun kata Allah 11,000. Kalau 100 boleh lah sebulan. Jadi kita mula malam ni. Kita mula malam ni, macam Habib beritahu lain. Syaban besok Habib beritahu lain. Dan hazan. Hazan ni apa? Rasa sedih. Rasa sedih. Itu yang dulu Habib pernah baca satu hadis. Kenapa jumudul ain, mata kita beku sebab tak pernah rasa sedih. Kita tak rasa sedih dengan Allah, tetapi kita rasa sedih selain daripada Allah. Kucing mati menangis tesak-esak. Kucing mati menangis tesak-esak. Iman dan Islam dah lama mati, tak menangis. Iman dan Islam dah lama mati, tak menangis. Tinggal semayang, tak menangis. Duit hilang, menangis. Sekarang ni kalau kita tengok takut. Takut akhir zaman. Orang berani bunuh orang sebab cinta, sebab cemburu. Orang berani bunuh isteri, sebab cemburu. Zaman ni, zaman ini apabila manusia mula rosak. Ini pentingnya akhlak yang baik. Baik. Takut kita tengok zaman sekarang. Dan setengah daripada, bukan dekat situ, dan hebah. Allah campakkan rasa hebat. Bukan hebat diri, tidak. Merasakan kehebatan Allah. Berapa kali dalam hidup kita rasa rindu dengan Allah. Berapa kali dalam hidup kita rasa sedih sangat bila kita terlalu besarnya rindu dengan Allah. Berapa kali kita merasa kehebatan Allah, rasanya hebat Allah dalam hidup. Bermula segala hal, iaitu datang daripada kurnia Allah semata-mata. Semua hal itu tadi adalah
anugerah daripada Allah. Artinya datang daripada ain rahmah Allah Ta'ala dan judnya. Jawad ni sebenarnya ni. Kan? Walan. Jud ke jawad? Jud boleh, jawad boleh kan? Kita tanya apa ahli Arab. Abi bukan ahli Arab. Abi Arab Piramli. Daripada anugerahnya, daripada kurnianya, rahmahnya dan anugerah Allah. Jadi apa yang hal-hal tu tadi adalah kurnia Itu setengah ulama tasawuf ni kata, jangan kamu beramal kerana menuntut kurnia. Jangan beramal kerana menuntut kurnia. Beramallah kepada semata-mata kerana pengurnia, bukan kurnia. Baik. Dan bermula segala maqam, iaitu pekerjaan salik yang hasil ia daripada bersungguh-sungguh dengan berusaha segala sebabnya. Maqam ini terjadi diperolehi dengan sebenar-benar kesungguhan, ijtihad. Dalam istilah yang nak kena senang faham, kena kuat mujahadah. Itu yang jadi waridat ni tadi daripada wirid. Kalau tak ada wirid, mana datang warid? Wirid dulu. Mujahadah. Nak jadi orang baik, habis selalu cakap nak jadi orang baik susah. Nak dapat benda baik susah. Nak dapat benda baik susah. Kena mujahadah, kena sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mujahadah. Itu yang apabila ditanya macam mana nak dapat rezeki yang tidak disangka-sangka kan, Allah sebut dalam Quran, takwalah. Bertakwalah kepada Allah. Kan Allah sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau nak tenang, itu aurat sakinah kita sini ada tak? Mana aurat sakinah ini? Tak ada. Ni kalau tulis lagi ni tepi dinding tu buat dekat. Dinding sana lagi. Sana tu ada aurat lain. Saya kena buat aurat sakinah ni. Kena buat letak tepi dinding. Lupa hari awal ada minta buat aurat sakinah. Tak ramai orang hafal. Habis terlupa lah nak buat. Minta maaf Iwal. Awal ada tanya tu. Aurat sakinah ini kenapa letak kenapa dia nama tu letak aurat ketenangan? Pada wirid tu kita mohon Allah mudahkan urusan. Adanya salawat, adanya tahlil, adanya mohon pertolongan Allah. Jadi orang yang hatinya tak selalu tenang, biasanya orang tak tenang ni dengan apa? Satu, orang tak tenang ni dengan rezeki. Jadi bila kita beramal, kalau ikut dunia tertib tu, aurat sakinah ni tadi, tiap-tiap satu wirid dibaca 10. Tiap-tiap satu diulang 10 kali. Kalau makin kau tak tenang, tiap-tiap satu wirid ulang 10 kali. Lama-lama tenang. Sebab dalam tu macam-macam yang dijanjikan oleh Nabi SAW pada setiap wirid itu. Orang selalu tak tenang dalam masalah satu,
Orang selalu tak tenang dalam masalah makhluk. Orang katalah ini lah. Bila kita istiqamah, hilang, Allah angkat semua. Bila dah tak ada, tenang tak? Tenang. Kita nak menghilangkan orang berbuat jahat kepada kita, tak mampu. Tapi bila kita minta tolong Allah, hasbi Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada kan dalam lirik Sakinah awal kan? Allah tolonglah. Allah tolong. Antara dalam aurat Sakinah tu ayat Al-Mu'minun 115. Nabi janjikan siapa yang membacanya, diangkat, diberikan kemudahan, dimudahkan urusan. Jika ada penyakit, dihancurkan penyakit tersebut. Ini janji Nabi. Dua hadis yang berbeza. Satu hadis dihancurkan penyakit, satu hadis dimudahkan urusan. Itu Abi bagi benda ni, ya. Selalu yang tak tenangkan kita tu je. Rezeki, kemudian makhluk, tu je pun. Mana ada benda lain. Kemudian kita cari pasal pula pada benda yang tak menenangkan kita. Baik. Dan bermula segala maqam, iaitu pekerjaan salik yang hasil ia daripada bersungguh-sungguh dengan berusaha segala sebabnya. Adapun segala sifat yang mazmumah yang wajib atas tiap-tiap muslim menjauhkan akan dia, istimewa pula jika ada ia daripada orang yang salikin. Ya, wajib semua orang mukmin. Istimewa pula bagi orang yang nak bersungguh-sungguh berjalan kepada Allah, nak hampir dengan Allah, maka iaitu amat banyak. Setengah daripadanya, apa dia? Syarahut ta'am, artinya sangat gemar kepada makanan, iaitu kinayah daripada sentiasa penuh perutnya. Ya, perut tu penuh aja, tak pernah lapar. Ya, betul orang-orang salik, ya, diorang ni masa mereka ni bersolok, ya, mereka kurang makan, ya, mereka kurang makan. Jadi nak kurangkan makan tu macam-macam lah, ya, ikut masyaikh masing-masing lah, untuk tarbiyah itu yang dibuat oleh guru mereka kan. Itu dia. Sebab bila perut ni lapar, nafsu ni jadi lemah. Ya, lemah, ibadat jadi kuat. Ya, beramal bila nafsu lemah, diri kita yang sebenar bersihlah. Ya. Bila kenyang, nak menggonggong lah kerja. Kerana Imam Ghazali kata apa? Nafsu tu ibarat dah kenyang, penuh perut itu dengan makanan dan sentiasa ingat kepada makanan yang lazat-lazat dan menuntut akan dia. Itu yang nak makan. Mana makan sedap, mana makan sedap, cari. Padahal sama je masak kat rumah. Ya dah. Sedap mana sangat ni biar kan. Masak sendiri lagi sedap. Betul orang-orang yang salik ini, mereka ada mujahadah mereka sendiri, ikut kemampuan. Mereka ikut kemampuan. Guru ni nampak kemampuan. Ada yang hanya makan nasi sahaja segenggam satu hari. Ya. Mereka nak mujahadah sebab dia tahu diri diorang jahat macam mana. Ya.
Ada yang makan sayur dengan nasi sahaja. Nasi boleh makan banyak, tapi makan sayur. Ada yang guru meletakkan macam tu masing-masing. Ikutlah macam mana guru kita pimpin gitu. Selagi mana dia tidak memudaratkan diri kita, tak ada masalah. Kita tahulah diri kita mudarat tak mudarat. Tak mudarat lah. Tak mudarat lah. Tapi pernah je main-main. Saur segenggam nasi, bukan beras. Kalau beras segenggam banyak. Nasi segenggam, buka nasi segenggam. Pernah buat? 3 minggu. Pernah tak buat? Korma, sahur, buka korma. Buka korma, sahur korma, 7 biji sahur, 7 biji buka, 7 biji sahur. Tak mati. Sekarang makin gemuk. Nampak? Tak mati. Apa kata makan sikit mati? Tak ada lah. Tapi bila kita kosong ketika itu, boleh kita khatam Quran 2 hari sekali. Boleh kita habiskan wirid dalam masa 3 hari sampai 100,000. Sampai, bukan Nabi lah, ni cerita orang lain. Ni cerita orang yang mereka yang telah beramal. Dia tidur je dalam bilik. Orang lain zikir, kita itu orang malam. Tak? Syaitan besar. Ni kan? Tengok pakai serban kemas je habis. Rupa abuk mentara. Baik. Bermula yang demikian itu membawa meluput akan waktu ibadat. Waktu jadi habis. Betul lah. Bila kita dalam khalwat, masa kita dipenuh dengan ibadat. Bila kita di luar khalwat makan banyak, masa kita disibukkan dengan perkara harian. Betul. Memang betul. Ini pengalaman orang-orang ni. Bila dia dalam khalwat, dia kerjanya nak ibadat je. Makan cukup, semua cukup. Tak pernah habis tengok orang yang sedang khalwat mati kelaparan, tak ada. Tapi bila kita kenyang, kita sibuk benda lain. Kita sibuk dengan ini, sibuk dengan ini, sibuk kan. Tak tahu apa benda yang kita sibuk. Sibuk, dah Jumaat, nampak? Tak? Sibuk, dah Rejab, nampak? Kan? Dalam kita SOP, nak jumpa puasa dah. Puasa lagi. Padahal tak buat apa pun. Kan? PKP ni tak buat apa pun. Dah nak jumpa puasa lagi. Itu yang besok Nabi kata, umat aku besok ramai yang mati terkejut. Sibuk. Mati dah aku. Ni kat mana ni? Dah orang balut kan kapan? Punya sibuk, tak tahu apa benda yang kita sibukkan. Cuba fikir-fikir apa benda yang kita buat seminggu ni. Sekejap sangat. Seminggu. Aku buat apa Aku buat apa Ada nak tahu benda tak? Aku buat benda ni. Apa aku buat jadi macam tu. Begitulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bila setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu macam rasa sehari, sehari rasa macam percikan api. Dah nak kiamat. Baik. Dah berhentilah.
Kemudian yang dia ni, dan khidmat kepada Allah dan membawa kepada lupa. Nampak? Bila kita makan banyak sangat, jadi luputlah khidmat dengan Allah, luput, tak nak buat baik. Dan bawa kepada lupa. Lupa apa? Lupa Allah. Makanya nak ingat Allah apa? Lupa Allah. Dan tertutup mata hatinya ingat kepada Allah. Langsung kena kunci daripada ingat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kurang-kurangkan makan dalam satu hari. Adalah ya, dalam masa itu perut kita lah lapar. Macam Yub tak masuk sebab Yub dia berlapar sebab nak kurus. Itu tak masuk mujahadah, itu tak masuk Yub. Jangan pula saya ni masuk ni, tak, tu tak masuk. Sebab innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma. Ada orang dia kurang makan. Ini mujahadah ni bukan sebab dia kurang makan, dia dah niat nak diet. Jadi dia dapat apa? Dapat diet. Jadi betul niat awal tu kena betul. Yuk. Kalau niat tu betul, diet pun dapat, mujahadah pun dah dapat. Jadi yuk tu dapat diet je lah. Tapi ada masa lagi, bulan 6 kan. Ada masa lagi. Boleh tukar niat balik tu. Tajdidkan niat, perbaharukan ni. Allah Ta'ala tu sayang lah, lalu diperbetulkan kita. Ya tak? Ni nampak situ. Terima kasih ya Allah, hebat ya Allah, kau hebat ya Allah. Ya. Betul. Dan firman Allah, wallahu alam. Malam esok insya-Allah. Ya. Insya-Allah, ya, tak lama ni kita habis ni, sikit je. Nabi pun baca tak ini, tak baca tak apa, tak sarah panjang-panjang. Ya, dapat habis insya-Allah. Tengoklah besok kita habis, kita nak sambung kitab tauhid ke apa ke. Kalau PKP lagi kita sambung lagi ya. Kan? Kita sambung kitab usul tauhid ke apa ke. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang kita belajar, apa yang kita dapat daripada ya kitab musannif ini menjadikan kita lebih hampir pada Allah. Kita dipilih oleh Allah jadi hamba yang soleh. Ya, kita nak letak diri kita tak mampu, tapi kita minta supaya Allah pilih kita. Kita tak boleh pilih sebab kita tidak ada hak. Yang memilih kita dan menentukan kita jadi insya-Allah istiqamah mujahadah mula pada malam ni kita habiskan istighfar Rajab 11,000. Tak rugi pun. Sebab kalau dilihat pada kelebihan istighfar, selain daripada mengampunkan dosa, maka orang yang beristighfar tadi dibuka segala pintu-pintu rezeki, dimudahkan segala urusannya. Banyak kelebihan istighfar. Tak banyak pun 11,000. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allah pendek lah. Kita ni kan panjang. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Sehari boleh dapat ingat tak sampai lah. Kalau awal rasa seminggu habis awal kan. InsyaAllah duduk saja je. Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Allah kejap lah. Dah fikri lagi awal 2 hari boleh habis. Aswad 1 malam dia tarik tasbih 1,000. Aswad Abi tak boleh lawan dia. Abi tak boleh lawan dia. Dia punya mujahadah dia boleh habiskan dalam masa 2 hari 35,000. Boleh lawan bang?
Duduk daripada isyak sampai subuh. Dia boleh buat. Isyak sampai subuh 2 hari 35,000 selawat habis. Dia tarik tasbih 1,000 isyak sampai subuh. Lawan Nodi bila mandi. Jadi masing-masing Allah bagi itu, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Allah bagi. Sebab itu apabila dihimpunkan, sebab itu Nabi kata duduk dalam jemaah. Kenapa perlu kena duduk dalam jemaah? Orang ni lebih dia macam ni, orang ni lebih dia macam ni. Jadi kita ambil kelebihan tu lalu kita satukan. Jadi semua orang dapat. Tak? Oh, ada jenis kalau zikir 2 hari boleh habis. 35,000. Kalau kita tak boleh, kita kena tunggu 35 hari. Tak? Tapi kita pula khidmat kita kuat. Kita pula ini pula, kita pula disatu-satukan. Keberkatan itu dicampur-campur. Sebab kita duduk dalam satu tempat, barakahnya jadi sempur. Ini al-jama'atul rahmah wa khulqatul azab. Baik. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon terimalah apa yang telah kami buat, setiap amalan kami yang Kau tolak, ya Allah. Ya Allah, jika apa yang kami buat salah, maka Kau berbetulkanlah, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, setiap apa yang kami buat dan perkara dalam hidup kami Kau permudahkanlah, ya Allah. Ya Allah, kami tak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Kau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami berlindung dengan Engkau daripada kezaliman orang-orang zalim ke atas kami, keluarga kami dan kedua madrasah kami, ya Allah. Ya Allah, Kau bantulah kami dalam segala urusan kami, ya Arhamar Rahim. Bantulah kami dalam kami menegakkan agama-Mu, ya Allah, untuk diri kami, keluarga kami dan umat sejagatnya, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, Kau kurniakan atas kami ikhlas dalam segala amalan kami, ya Allah. Tidak kerana selain daripada Engkau, ya Allah, hanya untuk Engkau dan kerana Engkau, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.